Baik saudara, hari ini hari yang ke-30 Kerajaan Perpaduan menangani derita rakyat. Agak tak seronoknya bila Bank Negara Malaysia kabarnya dijangka akan menaikkan lagi kadar dasar semalaman OPR tahun ini. Dan situasi ini tentulah memberi kesan terhadap peniaga dan pengguna. OPR ini akan mengakibatkan bayaran faedah. Kalau kita minjam untuk beli rumah, beli kereta dan sebagainya, maka faedah itu akan tinggi saudara. Itu keadaannya yang akan dirasakan boleh memberi kesan terhadap peniaga dan pengguna. Menurut penganalisa ekonomi, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, kenaikan ini pasti membabitkan hampir semua jenis pinjaman yang diapungkan. Kadar semalamannya, sehubungan itu katanya peminjam akan terkesan. Berikutan kenaikan pembayaran pinjaman bulanan. Kalau kita hutang kereta, kita hutang bank, kita hutang beli rumah dan sebagainya, ia akan memberi kesan kepada peminjam. Ini situasi yang sukar kerana untuk melindungi pasaran kewangan negara. Jadi bank negara terpaksa menaikkan lagi OPR untuk menjadikan pasaran modal negara kita seiring dengan negara lain apabila Reserve Persekutuan FED Amerika Syarikat terus menaikkan kadar faedah pada tahun ini. Kita ni negara kecil saudara, bila negara besar seperti Amerika menaikkan kadar faedahnya, kita terkesan. Dan kita juga akan terpaksa menaikkan juga kadar OPR kita. Jadi dalam keadaan ini, kadar faedah semalaman ini tentulah akan memberi kesan kepada warga kita. Jadi menurut Profesor Madya Dr. Aimi, dasar monetary yang diamanahkan kepada Bank Negara Malaysia juga seiring dengan rata-rata bank pusat negara lain yang terus menaikkan kadar faedah masing-masing untuk menurunkan permintaan dalam ekonomi yang dikatakan menjadi punca kepada kenaikan inflasi. Sekiranya tidak dinaikkan, maka berkemungkinan pengurus dana bagi pelabur asing dan tempatan akan memindahkan pelaburan ke luar negara kerana faedah yang ditawarkan oleh negara lain lebih menguntungkan mereka. Dan jika ini berlaku, maka nilai mata wang, itu nilai ringgit kita juga akan turut terkesan apabila penukaran dari ringgit kepada dolar Amerika membawa kesan yang begitu parah pada negara kita saudara. Jadi bagi mereka yang punya simpanan yang lebih, pastinya gembira dengan kenaikan kadar faedah. Saudara, kalau kita simpanan tetap, tapi bagi tak ada simpanan macam mana? Simpanan di pengurusan dana lain juga tidaklah begitu baik kerana pasaran saham negara juga turut akan terkesan. Indeks Bursa Malaysia sudah pun susut daripada 1,600 kepada 1,400 mata pada 2022. Jadi kadar faedah mula dijangka naik sehingga OPR mencecah 3.25% tahun ini. Berikutan Fed dijangka akan terus menaikkan kadar faedahnya sehinggalah inflasi dapat kembali turun dan dikawal hingga 2% berbanding 8% sekarang ini di Amerika saudara. Jadi itu keadaan saudara. Sebab teman-teman, saya katakan kalau anda nak berbelanja, berbelanjalah apa yang anda perlukan. Selalu saya katakan, buy what we need, is not buy what we want. Jangan kita membeli belah untuk kehendak nafsu kita. Kita beli sesuatu yang untuk keperluan saja saudara. Berjimat cermatlah saudara. Sebab keadaan ekonomi dunia, ini bukan ekonomi negara kita saudara. Dunia dalam keadaan yang masih lagi tidak menentu. Sebab itu saya tengok sekarang ni, tadi seramai 958 orang pekerja kontrak Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN merayu campur tangan yang membawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melantik semula mereka ke penjawatan tetap selepas lebih 10 tahun mereka berkhidmat. Jadi menurut Pensyusaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, iaitu Saudara Kamarul Baharin Mansur, beliau berharap selepas menghantar serahan memorandum kepada Ketua Sesiasa Politik Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar, dan beliau berharap ia akan membuahkan hasil dalam masa terdekat. Menurutnya, kesemua pekerja kontrak harian LHDN mereka berada dalam grade 21 telah ditamatkan kontrak mereka bermula 1 Januari lalu menerusi satu notis pada Jun 2022. Jadi seramai 112 pekerja kontrak LHDN dari seluruh negara telah pun hadir menyerahkan memorandum. Jadi kita haraplah pimpinan negara janganlah dibuang terus. Kalau boleh kita tanggung-tanggunglah. Tak ke mana pun. Mereka telah pun dilantik bekerja
dalam kontrak, kalau boleh serapkanlah. Apa ada masalahnya sangat? 958 orang, saudara. Jadi cuma dalam keadaan begini saya tengok, saya melihat ini kadang-kadang saya nak ketawa juga. Tapi sahabat saya Datuk Salihuddin Ayub semalam dah cantik dah. Beliau menyatakan bahawa ada bakul makanan, bakul kasih sayang, bakul rahmah. Semalam saya dah wawarkan, beliau telah pun turun bersama anak buahnya, melihat bagaimana harga-harga barangan dapat dikawal. Seronok saya tengok. Tapi nampak gaya tiba-tiba baru ini keluar pula dalam satu media sosial, timbul lagi ceritanya. Sebab saudara, dalam keadaan sekarang ni, di negara kita ni, isunya kalau ayam, telur, ikan, daging tak ada masalah. Tapi kalau seorang Menteri Melayu mengumumkan sesuatu yang menyangkut soal khinzir, ini yang tak senangnya. Sebab dulu saudara, jangan lupa Adun di Melaka dulu, dia sampai terkenal sebagai penembak babi terkemuka di Melaka. Ini timbul pula kisah ini yang katanya kawalan harga khinzir akan dibawa sampai ke kabinet. Saya merasakan persoalan ini tak perlu diwawarkan. Kalau benda tu ada nak buat ataupun nak buat sidang media ke apa semua, hanya untuk warga bukan keturunan Melayu. Sebab orang Melayu ni sebut khinzir ni agak sensitif. Sebab itu saya haraplah pegawai-pegawai media, menteri, perdagangan dalam negeri dan pengguna ni mesti peka dengan sensitiviti kaum. Soal Datuk Sri Salihuddin Ayub, beliau orang Melayu beragama Islam, takkan nak menceritakan tentang kawalan harga khinzir dan sebagainya. Bagi tahu pula lagi bahawa besok persoalan harga ini akan dibawa ke kabinet. Benda ini saya rasa tak perlu dilafazkan, tak payah bagi tahu. Buat saya senyap-senyap, kawalan dilakukan. Kalau nak umumkan, umumkanlah dalam media-media berbahasa Tionghoa, berbahasa Mandarin. Ini tak ada kepentingan untuk warga kita. Malahan ini agak sensitif. Nanti orang kata harga ayam tak nak dikawal, harga telur tak nak dikawal, tapi harga khinzir pula bawa sampai ke mesyuarat kabinet. Kan jadi masalah. Jadi saya haraplah Datuk Sri Salihuddin Ayub lebih peka masalah ni. Cukuplah dulu buat kesilapan waktu beliau jadi Menteri Pertanian, zaman kerajaan Pakatan Harapan dulu. Nak kira ikan berapa ribu, berapa juta, berapa bilion ikan dalam laut. Sudahlah. Kita dah lupakan soal itu. Tetapi bila dah timbul cerita ini, saya khawatir ini akan jadi mainan polemik dalam media sosial. Saya, bila dia kata MAFS dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri akan memastikan rantaian bekalan makanan kekal stabil demi kesejahteraan rakyat. Cantik. Cuma kita tahulah sebab sekarang ni musim nak menghadapi Tahun Baru Cina. Tapi itu bukan berita yang sewajarnya diwawarkan. Jadi saya haraplah supaya pegawai media beliau lebih sensitif lah. Jagalah bos anda sebaik mungkin, agar jangan dibuka ruang untuk orang bercakap yang bukan-bukan, saudara. Itu bagi saya cuma mahu menyantuni, memberi pandangan, saudara. Sebab bab khinzir ni cukup sensitif pada orang Melayu. Dan ini persoalannya sekarang ni sebab kita tengok sehari dua ni Ahli Parlimen Arau, sebab dia melontarkan persoalan. Dia kata pimpinan kerajaan perlulah mensamaratakan, memberi bantuan ataupun memberi peruntukan kewangan kepada setiap wakil rakyat sama rata. Itu katanya, sedangkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Dato' Nazir Aziz, mantan Menteri, Jabatan Perdana Menteri dan mantan Ahli Parlimen, dia kata apakah pimpinan PN berlaku sama waktu mereka memerintah? Kenapa sekarang ini ditimbulkan persoalan tersebut? Dan saya melihat bahawa tak tahulah, carilah isu lain. Dan kedua, bajet masih lagi belum dibentangkan. Macam mana buat tuduhan mengatakan kerajaan tidak membiayai ataupun memberi peruntukan kewangan kepada setiap wakil rakyat? Ini persoalannya. Jadi dalam mendapatkan dana daripada pimpinan negara dalam keadaan sukar. Jadi sebagai ahli parlimen, wakil rakyat, beliau mengatakan sebagai ahli parlimen pembangkang, mungkin tak dapat ini peruntukan yang setara dengan ahli parlimen parti kerajaan. Saya kata buat apa nak cakap benda begitu. Akhirnya saudara, ahli parlimen daripada Ulu Langat
Saudara Muhammad Sani, dia terus membidas kenyataan ahli parlimen Arau Syahidan. Katanya ini kenyataan yang melulu dan berniat jahat berhubung isu peruntukan pada wakil rakyat pembangkang. Katanya Syahidan menuduh kerajaan tidak adil apabila tidak memberikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang dan memberikan hanya kepada ahli parlimen kerajaan saja. Jadi kata dia, saya ingin bertanya Syahidan, bila pula kerajaan membuat keputusan mengenai perkara ini? Belanjawan pun hanya sebahagian dari peruntukan saja dibentangkan untuk membolehkan gaji kaki tangan kerajaan dibayar. Jadi polemik di kalangan ahli parlimen ni pun satu hal lagi, saudara. Dia kata kerajaan perpaduan ni baru sebulan. Baru sebulan dibentuk. Jadi dah belum pun buat apa-apa keputusan. Jadi kerana setelah lalu, sebab media melaporkan Syahidan dan juga bekas pemimpin UMNO, dia mendakwa kerajaan persekutuan tidak adil kerana tidak memberi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Jadi untuk mengulas itu, Sani kata dia beranggapan kenyataan Syahidan ini hanya bertujuan untuk ingin memancing memancing maklum balas bagi menekan kerajaan agar pembangkang diberikan peruntukan sama rata dengan wakil rakyat kerajaan melalui belanjawan 2023 yang akan dibentangkan nanti. Itulah keadaannya. Saya haraplah sebagai ahli parlimen, anda dah jadi parti pembangkang, nak wujudkan polemik macam mana pula? Janganlah sampai tak ada isu dibangkitkan, asalkan boleh bercakap jadi isu. Itu permasalahan saya, ya. Cuma setelah kita bercakap soal permasalahan wakil rakyat ni, saya melihat, saya sedih juga, saudara. Apakah nasib Datuk Seri Najib? Apakah beliau akan mendapat keadilan pembicaraannya? Ini persoalannya. Bila saya membaca tulisan MyTV Online hari ini yang menimbulkan persoalan dalam kes SRC dan YNDB yang melibatkan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Kerana dia katalah merupakan pendakwan terpilih yang bermotifkan politik. Ya, tidak bolehlah ini dinafikan. Jadi sabitan serta hukuman ke atas beliau dalam kes SRC adalah dalil yang amat jelas bagaimana sistem keadilan kita seolah dirobohkan oleh tangan-tangan gaib, saya. Jadi pelbagai hak Datuk Seri Najib untuk membela diri dan untuk mendapatkan pembicaraan yang adil. Bukan untuk dibebaskan, tidak, untuk pembicaraan yang adil. Kata saudara MyTV Online, dia kata telah dinafikan dari pemilihan hakim pembicaraan, kredibiliti hakim, proses rayuan dalam pembicaraan KYNDB. Saksi penting itu Zekti Akhtar Aziz. Ini telah pun mencatatkan sejarah sebagai wanita luar biasa yang mendapat cuti sakit paling lama di dunia. Jadi mahkamah pula dilihat masih bersabar tanpa mengambil sebarang tindakan. Ini persoalannya. Sedangkan dalam KSRC, permohonan Datuk Seri Najib untuk menangguhkan pembicaraan untuk memberi ruang kepada barisan peguam bela beliau telah ditolak. Jadi kerana waktu itu alasannya jangan bazirkan masa mahkamah dan sebagainya. Jadi sebab itulah falsafah keadilan, justice rush is justice crush. Itu justice rush, justice crush. Keadilan yang dibuat tergopoh-gapah akan menjadikan keadilan itu terbuai. Ini falsafah itu telah dibaku sampahkan. Tapi dalam perbicaraan kes YNDB, falsafah justice delay is justice deny, ataupun melewat-lewatkan keadilan, melewat-lewatkan perbicaraan. Ini juga ada seolah menafikan keadilan juga jadi persoalan. Jadi begitulah sepatutnya kita harus terus dalam keadaan begini. Dalam soal hari ini saya dengarlah bagaimana laporan MyKMUnet pula. Ia melaporkan bahawa pendakwa gagal membuktikan wang masuk dari Ministry of Finance, Kementerian Kewangan Saudi Arabia, bukanlah derma, di mana rata-rata rakyat Malaysia amat maklum bahawa Datuk Seri Najib turut dinafikan pembicaraan yang adil. Ini keadaan sayang, ya. Pembicaraan masih berjalan. Isu tentang wang derma apa semua, SPRM kata mereka telah pun menghantar pegawainya dan banyak pertikaian. Dan tak tahulah, saya mengharapkan pada tanggal 19 bulan nanti rakyat mengharapkan agar isu tentang Hakim Nazlan, tentang Izzeti, begitu juga Jolo, Syed Faizal dan gerombolan-gerombolan mereka perlulah dibawa ke muka pengadilan. Bukan hanya Datuk Seri Najib seorang saja. Selagi mahkamah dilihat hanya untuk mengadili Datuk Seri Najib saja, selagi itulah dilihat perbicaraan ini agak tempang.
Itu saja, saya tak mau komen lebih dari saya. Kerana banyak lagi pihak-pihak terlibat yang tidak dibawa ke muka pengadilan. Kita mengharapkanlah sesuatu sinar dapat dicetuskan untuk dilihat agar keadilan pembicaraan. Bukan soal apa ni kita nak menegakkan, membela, saya tidak. Supaya pembicaraan itu dilihat adil. Itu saja saudara. Sebab rakyat sekarang ni juga menuntut agar kerajaan pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengotakan janjinya bahawa beliau akan melakukan reform tentang berhubung dengan judisiari, bidang keadilan. Dia tak mau lagi, sebab selalu dia katakan kita tak mau lagi negara kita ni negara Eden dengan undang-undang rimba. Ini beliau dah sekarang ni dah berada di anjung kuasa di Seri Perdana, lakukanlah. Itu saja, kita tak minta lebih dari itu. Terpulanglah. Kita sebagai rakyat biasa hanya meminta.